What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sebang. Aku Faizuan. Okay, episod kali ni aku nak share dengan korang satu benda yang agak menarik. Okay, yang maybe aku tak tahulah kalau korang ni tahu pasal PKS ataupun korang dah tahu. Sekadar korang tengok infografik melalui Belanjawan 2021 tentang apa tawaran-tawaran dia tentang PKS, ataupun bagi sesiapa yang tak faham, insyaAllah dalam topik ini aku akan jelaskan secara terperinci definisi kepada PKS itu sendiri. Okay, ini nak memastikan korang bila tengok infografik yang dikeluarkan tentang bantuan PKS ini, so korang rasa bantuan ini tersasar kepada korang punya kelayakan. Okay, seperti mana kita tahu, ramai peniaga-peniaga kecil mengharapkan bantuan-bantuan seperti BPN, BSH dan juga GKP untuk menampung modal perniagaan mereka. Okey, dan sebenarnya dalam PKS punya bantuan ni melalui Belanjawan 2021 ni ada sebenarnya termasuk dalam kategori-kategori PKS itu sendiri. Sebab itulah aku akan jelaskan secara detail maksud definisi PKS itu. Adakah kita ni termasuk dalam golongan itu? Okey. PKS perusahaan kecil dan juga sederhana. Okey, so jelas. Dan juga bagi kita, maybe kita sangka kita ni adalah merupakan perusahaan kecil ataupun aku sederhana je kot. No. Okey. Sebenarnya aku cerita dulu dari segi dua kategori, pembuatan dan juga perkhidmatan dan sektor lain. Pembuatan ini adalah seperti kalau aku cerita dalam orang kata bahasa yang mudah. Macam orang kilang buat sos. Okey, kilang buat sos, packing susu ataupun pembuatan apa-apalah, okey, yang melibatkan kota yang banyak. So ini dalam kategori pembuatan. Okay? Dan ia juga terbahagi kepada 3 kategori sebenarnya, iaitu sederhana, kecil dan juga mikro. Kita tengok kepada orang kata kategori kedua punya dulu, iaitu perkhidmatan dan sektor lain. Okay? Kalau kita tengok perkhidmatan dan sektor lain ni adalah seperti kalau kita tengok macam hotel, restoran, okay? Perkhidmatan berkaitan perniagaan, profesional dan ICT, pendidikan dan penjagaan kesihatan swasta, hiburan, apa lagi? Perantaran kewangan, perkhidmatan berkaitan pembuatan seperti penyelidikan, okey, gudang penyimpanan dan juga kejuruteraan. Ini termasuk dalam perkhidmatan. Okey, so banyak, okey, skop dia banyak. Dan sektor-sektor lain pula apa? Iaitu dia terbahagi kepada 3. Iaitu pertanian asas, pembinaan dan pelumbungan dan pengkuarian. Aku nak sebut pun susah. Okay. So ketiga-tiga ni kalau kita tengok pertanian asas tu memang agak meluas lah. Tak kisahlah apa benda. Tanaman ke, ternakan ke, perhutanan dan pembalakan ke, perikanan marine, aquaculture dan juga pembinaan. Okay. Infrastruktur, perumahan dan bukan perumahan, perdagangan khas. Okay. Dan juga pelumbungan dan pengkuarian. Okay. So sektor-sektor ni memang agak, orang kata kategori ni agak luas, okey, iaitu pembuatan, perkhidmatan dan sektor-sektor lain. Okey, kalau aku cakap tadi ada 3 kategori, iaitu sederhana, kecil dan juga mikro. Okey, bagi pembuatan dulu. Okey, kita ingat pembuatan tu macam mana? Bagi pembuatan sederhana, jualan tahunan, okey, iaitu 50 juta ringgit ke bawah ataupun 15 juta ke atas jualan tahunan, maka dari segi pekerjanya iaitu daripada 75 sehingga 200, maka ini merupakan orang kata pembuatan sektor orang kata sederhana. Bagaimana pula dengan kecil, iaitu jualan tahunan 15 juta ringgit ke bawah sehingga 300,000 ringgit. Okey, ataupun pekerja daripada 5 orang sehingga 75 orang. Okey, bagaimana pula dengan mikro? Jualan tahunan 300,000 ke bawah. Okey, dan pekerja 5 orang ke bawah. Okey, bagaimana pula dengan sektor orang kata kategori perkhidmatan? Okey, dan juga sektor lain. Jualan tahunan iaitu 20 juta ke bawah sehingga 3 juta. Okey, ataupun pekerja daripada 30 hingga 75 saja. Okey, ini merupakan
perkhidmatan dan sektor lain-lain kategori sederhana. Bagaimana pula dengan kecil, iaitu jualan tahunan 3 juta ke bawah sehingga 300,000 ataupun 30 orang pekerja sehingga 5 orang. Okey, bagaimana pula dengan kategori mikro, iaitu jualan tahunan 300,000 ataupun pekerja 5 orang ke bawah. So kita nampak dia punya level, kategori dari segi sederhana, kecil, mikro. So di manakah diri kita sebagai peniaga kecil ke ataupun sederhana ke ataupun mikro dan lain-lain. Sebab itulah kita kena faham dulu konsep PKS ini. Sebab itulah kalau aku nak cerita je terus tentang tawaran-tawaran PKS oleh kerajaan, maka kita akan sangka benda ni tak kena dengan kita dan kita mengharapkan bantuan seperti BPN dan sebagainya. Okey, jom kita pergi ke tawaran PKS melalui Belanjawan 2021. Aku bacakan satu-satu dan jelaskan secara terperinci lah ataupun sekali imbas lah. Yang pertama iaitu moratorium atau penangguhan pinjaman untuk PKS dan PKS Micro dengan hutang kurang RM150,000. So moratorium ni kita tahu penangguhan pinjaman jika ada kategori PKS Micro kecil dan sederhana membuat pinjaman bank dari segi modal perniagaan dan sebagainya. So ada orang kata bantuan dari segi penangguhan pembayaran itu. Secara detailnya belum lagi diumumkan. So yang kedua 95 juta untuk wanita microkredit khas melalui Tekun Mara Agrobank. Dan seterusnya iaitu 150 juta program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital di bawah kemudahan latihan onboarding e-dagang PKS dan PKS Micro. Ini bagi sesiapa peniaga yang maybe tak tahu bagaimana nak buat berniaga secara online. So adalah program latihan yang disediakan yang mana kerajaan peruntukkan 150 juta untuk ini. Dan juga 150 juta juga untuk Shop Malaysia Online. So jenis-jenis platform ini lebih lagi meluas untuk korang pasarkan perniagaan korang kalau berbanding dengan all traditional, tapi ini depends pada produk masing-masing lah. So yang seterusnya 300 juta platform jana niaga untuk pembayaran digital rantaian bekalan. Dan seterusnya iaitu 50 juta pelaburan padanan untuk menyokong platform peer-to-peer ataupun P2P. Ini lebih kepada security. Jika korang buat perniagaan, so adalah orang kata backup ataupun sokongan daripada suruhan security untuk korang punya maybe sistem perniagaan korang macam mana. Ada peruntukan dalam ini. Dan seterusnya iaitu 300 juta skim Lestari Bumi perusahaan kecil dan mikro. Ingat, seperti mana aku cakap tadi, ada dua kategori pembuatan dengan perkhidmatan dan sektor-sektor lain. So sektor-sektor lain ini termasuk dalam kategori orang kata pertanian asas. So inilah merupakan salah satu peruntukan yang disediakan. So kita tengok 150 juta kini juga untuk PKS dan PKS Micro dan syarikat pemula. Ini bagi sesiapa yang baru nak mula lah, menjebakkan diri dalam orang kata berniaga perusahaan kecil atau sederhana dan sebagainya. Seterusnya 2.5 bilion kontraktor kelas G1 sehingga G4 bagi projek kecil dan sederhana. Ingat seperti mana aku cakap tadi, sektor lain iaitu pembinaan. So inilah dia punya peluang. 4.6 bilion melalui pembiayaan, peningkatan keupayaan dan peningkatan kapasiti usahawan Bumiputera. Seterusnya 1.2 bilion pembiayaan kredit mikro melalui Tekun Nasional, Agrobank, BSN dan institusi kewangan lain. Ini orang kata jika korang nak buat kata pinjaman dan sebagainya, peluang korang 1.2 bilion. 1.2 bilion diperuntukkan untuk golongan PKS ini. Seterusnya 2 bilion kemudahan bantuan PKS bersasar pinjaman daripada institusi perbankan. Ini khas daripada bank negara itu sendirilah. Seterusnya subsidi upah 1.5 bilion bagi sektor pelancongan dan peruncitan. Subsidi upah yang kita faham iaitu jika perusahaan kecil sederhana
dari segi sektor pelancongan dan peruncitan, diorang ada pekerja masing-masing tak mampu nak bayar pekerja, maka kerajaan support, okey, adalah percentage dia, okey, subsidi upah diberi, okey, bagi menampung kos orang kata pembayaran gaji, okey. So next iaitu grant khas prihatin tambahan RM1,000, okey, untuk peniaga dan penjaja di Sabah menghadapi COVID-19. So barulah kita faham, okey, apakah itu bantuan kelangsungan PKS, okey, melalui Belanjawan 2021. Dan ini merupakan usul ataupun cadangan, okey, daripada Menteri Kewangan yang belum diluluskan lagi. So kalau macam jika lulus, maka akan aku kata jelaskan lebih detail lagi setiap tawaran-tawaran ini, okey, untuk korang faham dengan begitu mudah. Okay, so begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang PKS ni. So bagi korang yang belum subscribe channel aku Ustaz Sembang, please klik di mana ada button subscribe. Please lah subscribe channel aku Ustaz Sembang. Dan jangan lupa share dan like video ini dan juga video aku sebelum ini. Okay, aku Faizuan. Assalamualaikum.